Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening to all audiences. Welcome to forum in conjunction with Entrepreneurship Carnival 2020, organized by Entrepreneurship Development Center, International Islamic University Malaysia, with the co-organizer from International Entrepreneurship Club, Youth Business League, My Agrosis, Kosiswa, and also we have 5 clubs under Entrepreneurship Development Center. Okay, my name is Dr. Rosaline. I will be your moderator for tonight's session. Okay, I'm glad to welcome all our 3 panelists. Tonight we will mix up the medium of communications, English and Malay, okay, untuk menjadikan program kita malam ini lebih lancar. Saya akan bercakap dua bahasa untuk kefahaman penonton yang bukan fasih berbahasa Melayu dan juga khususnya untuk penonton-penonton yang fasih berbahasa Melayu. Di atas talian kita hari ini, saya suka untuk memperkenalkan 3 orang ahli panel yang telah bersiap siaga. Saya ucapkan selamat datang mewakili penganjur. Saya mengucapkan selamat datang kepada ketiga-tiga ahli panel kita, iaitu Puan Hajah Asral Widat yang berada di talian. Assalamualaikum Puan Hajah Asral Widat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Kita juga ada di talian Tuan Azrul Izam bin Kamaruzaman. Assalamualaikum Tuan Azrul. Waalaikumsalam. Okay, dan juga jauh tapi dekat Encik Taufik Yunahar. Apa khabar Cik Taufik Yunahar? Baik. Mana wajah Cik Taufik Yunahar ni? Kerana semua penonton tertanya-tanya. Di dalam poster promosi, kita tak selitkan gambar Cik Taufik ni. Jadi semua penonton tertanya-tanya, siapakah gerangannya Cik Taufik ni? Jadi malam ni kita bongkarkan siapa Cik Taufik di sebalik wajahnya. Saya pun dapat lihat sekarang. Okay. Jadi sedikit pengenalan untuk ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini untuk pengetahuan para penonton yang berada di talian sekarang. Puan Hajah Asral Widat, saya biasa panggil dia Kak Dat je. Tapi untuk tujuan formaliti ni kita panggil Puan Hajah lah ya, Puan Hajah. Berkelulusan dalam bidang perundangan di peringkat ijazah sarjana muda Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau merupakan seorang pensyarah sepenuh masa di UKM dan juga separuh masa di Open University Malaysia. Kemudian tapi atas faktor kesihatan sebelum ini, saya diberitahu Puan Hajah telah menubuhkan sebuah pendidikan, iaitu dikenali sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Umah, dalam singkatannya PACU. Mungkin sebentar lagi kita akan dengar sedikit apa objektif PACU ini dan juga ke mana anda tuju. Kita akan dengar sebentar lagi dari Puan Hajah Asral. Dan kemudian yang kedua, Puan Azrul Izam bin Kamaruzaman merupakan pemilik syarikat Airas Teknologi Sdn Bhd. Beliau merupakan jenama Ina Sejuk. Apa jenama Ina Sejuk ni? Sementara kita akan tanya dengan Tuan Azrul sendiri. Mungkin ini kali pertama para penonton mendengar istilah Ina Sejuk ni. Beliau juga merupakan bekas pelatih dan juga pendebat bahasa Inggeris Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi bukan calang-calang panelis kita pada malam ni. Kalau salah saya beri hujah, akan menjadi satu perdebatan yang tidak berpenghujung kita pada malam ini. Dan beliau ialah pelajar kejuruteraan pembuatan pada tahun 1998 sehingga tahun 2004. Ada sejarah ni di sebalik perjalanan pendidikan Tuan Azrul. Kemudian ahli panel kita yang ketiga, saudara Taufik Yunahar, memiliki ijazah sarjana dari bidang kejuruteraan profesional dari Universiti Sydney pada tahun 2010. Sekarang beliau, antara pengalaman pekerjaan beliau ialah selaku engineer R&D di Proton, engineer R&D di Sawmill Rail, dan kebanyakan skop pekerjaan ialah dari sudut product development, product compiling, test, automation and robotic. Dari sudut keusahawanan,
Encik Taufik Yunahar merupakan pengarah urusan di Prostain Teknologi Sdn Bhd yang dibuka pada tahun 2015 dan fokus perniagaan beliau ialah dalam pembentukan produk, compliance, testing, automation, robotics dan lain-lain. Jadi untuk round pertama ni kita ada 2 round ya, ahli panel. Jadi saya akan melontarkan soalan kepada ahli-ahli panel dan respon diperlukan daripada ahli-ahli panel. Di samping itu, jika terdapat soalan dari penonton di atas talian dan juga WhatsApp, saya akan cuba selitkan. Masa yang diberikan untuk kita ialah 1 jam. Tambah tolak campur sesi soal jawab, kita boleh habis dalam masa 1 jam setengah lah, insyaAllah, kalau semuanya berjalan lancar. Jadi untuk round pertama ni, saya mohon untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Sekiranya ada info yang saya tertinggal, yang penting untuk dikongsi bersama para penonton di atas talian ini, saya jemput Puan Haja Asral Widad untuk memulakan gelanggang kita pada malam ini. Silakan, Puan Haja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dok panggil apa? Olin kan? Nama manja. So ni doktor lah, Dr. Rozailin. Okay. So terima kasihlah sebab jemput saya ke talk ni oleh EDC, macam sirih pulang ke gagang kan. Okay, alhamdulillah, semoga bermanfaat. So saya Kak Widad, saya bahasakan diri Kak Widad lah ya. Kak Widad graduate 2000, okay, UIA Law, ambil juga syariah, tapi tak sempat nak ambil setahun tu sebab ikut suami yang juga lecturer UIA ketika itu menyambung PhD di UK. So tak sempat nak habiskan syariah yang one year tu. Tapi Kak Widad balik sempat buat masters lah dekat UKM. Okay. Buat masters sebab tu Kak Widad dulu mengajar lah merata-rata tempat tu. And Kak Widad pernah mengajar juga dekat KICT, dekat Economics Department pun pernah. And then macam Olin cerita tadi tu, Dr. Olin cerita sakit. Yang sakit tu bukan saya anak saya. Dan itu menjadi titik tolak untuk Kak Widad membuat lebih baik lah dalam kehidupan. So I promise to myself, if one day kalau my son gets better, which is an NGO, dan bawahnya ada beberapa inisiatif, antaranya, okay, meaning that Pacu ni ada lagi NGO bawah dia yang dia payungi perancangan nak buat, okay. Itu Darul Insyirah. Dan kita ada juga Raudatul Hufaz. Raudatul Hufaz ini Kak Widad start 2010. Lepas rakyat Malaysia, especially pemimpin-pemimpin nak penuhkan parlimen dengan orang yang ada Al-Quran di dalam dada, hafaz Quran kan. Okay? Itu Raudatul Hufaz. And kita ada kru Pacu. Kalau perasan baru-baru ni diorang turun dekat UIA bagi pack-pack makanan. Okay? Kru Pacu. Okay? Esok pun ada. Esok insya-Allah pun ada. Okay? So cari diorang ni, kru Pacu. And then kita ada projek tuition ummah. Projek tuition ummah ni apa dia? Kita bagi tuition maths and science kepada penduduk-penduduk pada pelajar-pelajar PPRT, because tuition sangat mahal. Kan? But to us education should be for all. So kita usahakan buat tuition, kita bagi allowance pada pelajar universiti yang nak buat part time, masuk ke PP, bagi tuition maths and science supaya at least ada perubahan daripada E naik ke C, daripada D naik ke B, at least ada perubahan. Okay. And then last kali kita ada Ibaiyat Science. Ibaiyat Science ni dia sains tauhidik. Kita kenalkan pada anak-anak umur 12 tahun ke bawah, benda-benda tu semua ada kait dalam Al-Quran dah. Allah dah terangkan bahawa air laut masin dengan air laut tawar takkan bertemu. Kan? So all those things, nak lahirkan ada sifat Rabb dalam sifat hamba, kehambaan tu. So tak ada dia jadi saintis yang bongkak ego dan sebagainya. Okay. Itu antara NGO lah yang bawah Pacu. Tapi ada juga benda lain yang Kak Widad buat. Bila kita dah tubuh NGO Pacu ni, kita nak bagi career move pada pada staff-staff kita ni. So kita dapat detect ada yang ada orang kata entrepreneurship material. Gigi dia tu entrepreneurship material. So kita buka lagi satu company nama Dauji. So tapi dengan harapan bahawa apa-apa keuntungan akhir tahun
ada berapa persen yang akan masuk pada pacu. So kita akan self-sustain, tak selamanya akan kita mengharapkan duit zakat, CSR dan sebagainya. So bawah Dauji pula yang sekarang ni kita ada adalah Pacu Publishing. Boleh tengok dalam Facebook bacalah, kita ada buku 114 nama-nama surah. Which sekarang ni alhamdulillah ada dekat 20,000 jualan, dan kita ada dropship yang sangat ramai lah bawah kita. So peluang pekerjaan. And ASAH iaitu Akademi Sains Al-Hazid yang bawa pengenalan sains tauhid di sekolah-sekolah. Okey. Tu, anak 7. Tu dia. Suami lecturer UIA. Kita nak tanya juga tu tadi tu, dalam kesibukan menguruskan perusahaan Darul Isyiran dan sebagainya, berapa orang anak tu? Kak 7. Terpecah dah rahsia dah ditanya. Kalau nak masuk ayah dia sekali jadi 8 lah. He's the biggest baby lah kan. Baik, terima kasih Kak Idat, begitu memberi inspirasi, okay, a very huge inspirations for women entrepreneurs, okay, when hearing all about you, okay, kita dapat tahu tentang sejarah pelibatan Kak Widat, macam mana daripada awal berhenti, kemudian diduga dengan ujian, ada anak yang sakit, sehingga terhasilnya kejayaan pada hari ini. Jadi kita beralih pada Tuan Azrul. Tuan Azrul, sebentar tadi saya kongsikan dengan penonton di atas talian, mempunyai sejarah dari segi pendidikan tu yang dinyatakan di sini tidak habis belajar tu. Saya suka untuk bertanyakan tentang hal ini kerana kejayaan yang ditempa pada hari ini menunjukkan bahawa adakah tidak semua mereka yang tamat pengajian di peringkat ijazah tu mampu menempa kejayaan. Tapi Tuan Azrul berjaya. Ceritakan sikit latar belakang tentang itu Tuan Azrul. Silakan Tuan Azrul. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Macam Dr. Olin cakap, saya di UIA daripada tahun 98 ke 2004. Saya tak habis pada final year. Sebab saya tak habis tu atas masalah kesihatan lah. Okay, saya didiagnose major depressive disorder. Tapi zaman tu awareness tentang mental health, awareness tentang situation kita ni masih kurang. So saya in fact ada few lecturers, in fact ketua pegawai perubatan masa tu pun kata awak ni tak sakit apa-apa, cuma mencari perhatian. So bila saya keluar cari di hospital-hospital pakar seperti Hospital Selayang, Hospital Putrajaya, so saya memang confirm diagnosed as major depressive disorder, and pada masa tu memang saya I couldn't continue and finish the study in my final year. Sayang lah sebab yang tinggal masa tu is just my final year project. So technically I've completed my studies, but I did not finish the final year project. But unfortunately, there was no remedy at that time. Hopefully sekarang UIA can look into that lah. So sepanjang saya di UIA, alhamdulillah saya banyak menimba pengalaman daripada studies. I had very good lecturers, I had very good friends, I had very good clubs. Saya memang join the debate club daripada tahun 2000 sehingga tahun 2004. Alhamdulillah sepanjang mewakili UIA saya telah Johan Kebangsaan 4 kali, semifinal Asia. Saya juga part of the rugby club di UIA. I am masa tu Stallions, sekarang dah Mustangs. I am still a supporter of IAU. So, kalau tengok baju ni we still go and look at games. Baju tu nampak Mustang tu. Memang. I'm very close to the rugby team. Even now. So IRAS pun ada sponsor the current UIA punya rugby team, sponsor in terms of products, in kind and also money lah whenever we can. So lepas dia saya habis belajar di UIA, I use whatever experience that I can, and alhamdulillah there are companies masa tu pun that didn't require degree untuk kita bekerja. Right, so I worked in automotive kejap, and then I worked in mining. Saya pernah bekerja di Indonesia as under gold mining punya exploration. Saya pernah bekerja di Jakarta juga, masa tu management lah, lepas kita dah duduk hutan dekat dalam rumah tu dekat Aceh. So dekat Aceh saya setahun, lepas tu dekat Jakarta saya setahun, lepas tu saya balik. Apabila saya balik, masa tu baru tamat
PRU 2008 tak silap saya. And at that time saya nampak the rise in social media. So saya memulakan perniagaan as a social media consultant for the government at that time. Masa tu diorang tak faham kenapa diorang kalah di social media. So we assisted the government of the day untuk understand the behaviors of people in social media, untuk engage dengan audience, to use the kinds of platforms that were available at that time lah. And then saya idea untuk start Inner Sejuk ni bermula di Padang Rugby UIA. Masa tu saya bermain rugby dengan alumni UIA. So kalau tournament, kadang-kadang setengah tournament ni masa tu 7-a-side, dia sepanjang hari. So tengah-tengah hari panas tu, saya pakai satu new fabric, new clothing, dia panggil base layer. Masa tu Nike baru launch the base layer. So saya teringat macam kenapa benda ni tak dibuat untuk tudung, right? Sebab saya tahu masa tu at that time, masa tu tunang saya, now my wife, dia selalu kata kalau pakai tudung memang sangat panas. And when I started IRAS Technologies pun, we were looking into solutions untuk macam mana memudahkan wanita menutup aurat untuk beribadat lah. Sebelum ni kita buat tudung instant. In fact, we were among the first companies in Malaysia yang buat tudung instant. But bila saya discover this idea, took me dalam 5 tahun juga untuk research. So kita research dengan UiTM, dengan Mindef, and alhamdulillah finally we discovered the fabric called, kita panggil dry chill fabric. So dry chill fabric ni is a technical fabric where pemakai tu number one is dia thermal regulator. That means bila kita pakai dalam sejuk dia jadi panas, panas jadi sejuk lah. To put it loosely. And then kalau dia basah, dia cepat kering, dia antibacterial, it's all certified by Mindef, Sirim and UiTM lah. So daripada situlah, daripada di Padang Rugby UIA juga terlahirnya idea untuk buat Inner Sejuk. Dan alhamdulillah lepas saya, masa tu tahun 2014 tak salah saya, dan Inner Sejuk finally reveal and finally lepas 37 prototype, kita reveal and launch pada November 2016. And officially register everything semua pada tahun 2017. So until now, alhamdulillah kita ada lebih kurang more than 100,000 customer dari seluruh dunia lah, but mainly di Malaysia, Brunei dan Singapore. In fact, berani saya katakan di Brunei kita ni agak besar lah, boleh kata setaraf dengan Adidas, Nike. Sebab tiap-tiap minggu saya post produk kita, produk Inner Sejuk ke Istana Nurul Iman. Yang mana tak tahu, Istana Nurul Iman ni Istana Sultan Brunei lah. So siapa memakai dia saya tak payah nak reveal. But tiap-tiap almost every week or every month kita post. Cuma lately COVID ni, Post Malaysia dah stop postage to Brunei. So we're looking at other alternatives. But alhamdulillah tahun ni, tahun 2020 sejak COVID, we were the first to launch kalau nak kata the local brand for face mask atau pelitup muka. PKP declare 18 Mac, kita release the face mask 21 Mac. That was because saya was bila kita buat business ni kita kena always look at news, tengok trend analysis. So saya notice about this virus in Wuhan masa tu pada bulan November 2019. Dekat situ saya track dia punya progress in Wuhan, in Hong Kong, in Taiwan, Melbourne, dan saya nampak benda ni akan sampai Malaysia and we have to be ready. So alhamdulillah daripada 21 Mac 2020 sehingga hari ini kami telah menjual lebih daripada 600,000 helai face mask kain, pelitup muka kain, menggunakan kain dry chill kami ni. Alhamdulillah kain dry chill ni dia antibacterial, and dia also moisture management dia bagus, thermal regulation dia bagus. And in fact the popularity of our mask at that time sampai Mira Filzah nikah pun pakai kita punya mask. Nanti kami tak sponsor, dia beli sendiri. Kembali pada Tuan Azrul nak tanya pasal Mira Filzah tu kita tanya dulu dengan ahli panel ketiga kita, Taufik Yunahar.
kali terakhir saya rasa saya berjumpa dengan Cik Taufik Yunahar ni secara bersemuka, kalau tak silap saya lah, pada tahun 1997. Kalau kiraan saya tak salah Cik Taufik, dan hari ini setelah hampir 20 tahun saya berjumpa Cik Taufik semula di atas talian, bukan face to face. Jauh dah berubah dah wajah Cik Taufik. Saya hampir tak kenal, tapi dia punya latar belakang tu, wajah lama tu masih ada lagi. Kalau untuk pengetahuan ahli panel semua, Cik Taufik Yunahar ni senior saya lah masa belajar di sekolah menengah Sains Tuanku Jaafar di Kuala Pilah. Kalau saya tak salah orang lah, saya rasa ini senior saya ni. Tapi selamat datang Cik Taufik Dah lama dah, dulu kita panggil abang lah. Ni sekarang sebab kita atas platform yang formally, saya pun panggil Cik Taufik jugalah. Saya tertarik untuk tanya Cik Taufik Yunahar. Saya tengok latar belakang ahli panel kita yang pertama, yang kedua sebentar tadi, dan Cik Taufik juga. Rata-ratanya mempunyai latar belakang yang bukan berorientasikan perniagaan. Datang daripada jurusan undang-undang dan juga kejuruteraan. Apa yang membuatkan Cik Taufik, sebelum menjawab soalan saya ni, mungkin Cik Taufik boleh cerita sikit kalau ada informasi tentang Cik Taufik yang saya tertinggal tadi. Dan kemudian boleh menjawab soalan saya, bagaimana orang datang daripada latar belakang kejuruteraan tetapi begitu berminat dan akhirnya berjaya menjadi seorang usahawan saat ini. Silakan Cik Taufik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Warahmatullahi. Boleh dengar. Okay, saya Taufik Yunahar. Saya Managing Director di company saya sendiri, Prostrain Teknologi Sdn Bhd. Kau nampak belakang tu, saya sekarang ni masih di office. Okay, staff saya pun ada seorang kat sini. Nampak gaya malam ni kita semua bekerja ni. Saya pun bekerja juga malam ni. Ya. Yeah. Okay, tadi Dr. Olin, memang kita satu sekolah yang sama. Itulah saya rasa saya tak salah orang sebab isteri saya ada beritahu Dr. Olin kenal dengan isteri saya sendiri. Itulah. Okay, nak ceritanya macam mana saya jump into business. Padahal saya dahulunya seorang engineer. Saya sebenarnya satu batch dengan Tuan Nazrul. Belajar tahun 98 sampai 2004. Okay, memang saya akui dia memang seorang debater dan juga pemain rugby. Okay. Sejarah hidup saya sebenarnya saya memang boleh kata bergelumang dengan dunia perniagaan sejak kecil lagi. Sebab ayah saya, family saya memang terlibat dalam bidang retailing secara langsung. Okay. Cumanya sebab saya dah belajar engineering dan saya pula adalah pemegang beasiswa Proton. Jadi nak tak nak saya memang kena kerja sebagai engineer. Okey, cuma jiwa peniaga tu memang di dalam diri. Faham. Jadi tak heranlah kenapa daripada saya tahun 2004 saya bekerja dan 2009-2010 saya pergi sambung belajar, kemudian saya bekerja semula dan akhirnya saya lompat dalam bidang kembali dalam bidang perniagaan. Boleh saya puncalah Encik Taufik. Tadi Encik Taufik ada mengatakan bahawa ibu bapa tu memang terlibat dalam bidang retailing. Adakah bidang yang sama atau bidang yang lain? Sebenarnya bidang family saya sama macam bidang Azrul. Mereka menjual pakaian-pakaian wanita, tudung kan sejak saya kecil lagi. In fact, kalau ada je cuti sekolah, saya kata 1, 2, 3, 4, 5. In fact, lepas SPM memang saya akan berniaga di kedai lah. Saya dah dilatih untuk menjerit kan. Kalau kita siapa yang biasa pergi cauket tu kan, dengar orang jual-jual ubat kan, cara dia nak menarik orang. Jadi saya dah biasa lah dengan cara tu. Pada mulanya malu kan, tapi lama-lama tu dah jadi biasa. Bila kita nampak orang berkerumun membeli barang kan. Jadi saya dah terbiasa dengan cara tu. Jadi kenapa? Okey, timbul pula persoalan, kenapa tidak mewarisi legasi ibu bapa, legasi keluarga tu, Cik Taufik? Okey, itu soalan yang sampai sekarang sebenarnya saya tak ada jawapan yang
konkret lah ke arah tu. Sebab adik-beradik saya semuanya, saya adik 5 orang. 3 orang mewarisi perniagaan yang sama dalam bidang tekstil. Okay. Cuma saya je yang berbeza. Saya lompat dalam bidang engineering. Okay. So saya tak adalah jawapan tu. Cuma ada sekali tu, okay, ada satu cerita. Masa tahun 2004 saya mula bekerja. Sambil saya bekerja, sebenarnya saya banyak jual kain-kain, masa tu kain-kain baju wanita, baju-baju kurung kan. Masa tu baju yang 4 meter kan. Saya banyak jual secara borong. Sambil saya bekerja, malam saya cari customer, saya jual. Okay. Dan pernah sekali tu ayah saya, dia nampak saya terlalu sibuk. Dan masa tu income saya masa tu boleh kata sama rata lah. Antara jual kain dan juga jadi engineer. Jadi ayah saya tegur. Nak jadi engineer ke atau nak jual kain? Buat keputusan. Saya pun masa tu buat keputusan saya nak jadi engineer. Jadi saya tak lah. Waktu itu, apa yang mendorong Cik Taufik memilih jawapan untuk terus menjadi engineer daripada menjual kain? Adakah sebab tak glamour ataupun apa ni, engineer ni kan ya engineer, power kan. Kalau kawan-kawan pun, alumni bertanya kau kerja apa sekarang Taufik? Aku engineer, kan bangga kan, dan dia cakap aku jual kain. Macam tak bangga. Ada ke perasaan macam tu Cik Taufik? Tak ada, sebab masa tu kenapa saya pilih jawapan tu sebab saya rasa minat. Saya memang minat sangat buat produk ni. In fact buat automation, buat robotik. Saya dalam Proton, involvement saya terlibat dalam penghasilan kereta Persona, kereta Saga BLM, kereta Ixora. Aduh, kalau anda tahu wajah MC3, itu menyebabkan saya terlalu minat. Bila kita nampak produk tu berhasil kan, walaupun Proton masa tu kan ada masalah dengan brand, orang Malaysia tidaklah menerima secara baik seperti mana mereka menerima kereta luar. Tapi saya memang selalu excited bila kereta tu dihasilkan. Alright. In fact ada je dalam kereta tu hasil tangan saya sendiri, hasil buah fikiran saya sendiri. So saya memang terlalu passion. Jadi bila saya habis, masa tu saya kerja Proton, habis kerja Proton saya sambung belajar, saya sambung balik buat kerja-kerja R&D, still dalam product development, product compliance, R&D, automation and robotic. So memang passion saya ke arah engineering. Cuma sekarang ni saya gunakan minat saya dalam engineering tu dan juga experience saya sebagai peniaga dahulunya, sejak kecil lagi. In fact start daripada darjah 2 saya dah mula berniaga. In fact di sekolah STJ pun, kalau Dr. Olin ingat, saya menerima anugerah ketua persatuan paling aktif. Masa tu saya aktif dalam berniaga. Berniaga lah. Jadi sekarang ni saya gunakan dua-dua tu, minat dalam engineering, pengalaman dalam perniagaan tu untuk jadikan kerjaya saya sekarang. Okey, boleh cerita sikit dengan adik-adik sekarang terlibat dalam perniagaan yang bagaimana tu, apa yang dihasilkan bagi untuk kefahaman para penonton di atas talian? Okey, company ProStrain Technology Sdn Bhd ni agak baru. Dalam 5 tahun, start 2015 sampai sekarang. Jadi pada mulanya untuk survive sebagai managing director, dan saya ada director seorang lagi. Jadi penglibatan kami pada mulanya sebab kerana terhadnya fund dan juga terhadnya kewangan, jadi kami mengambil kerja engineering services, macam membuat mesin, buat mesin automation, dan juga service as a consultant, buat product compliance. Okay, yang tu tak memerlukan duit yang banyak. Kerana biasanya kami menerima sedikit fund, kan, macam progress payment 50% ke whatsoever kan, dan kami buatlah kerja tu. Produk-produk cuma lately baru kami fokus untuk buat produk sendiri, sebab kami pun dah start ada fund sedikit untuk buat produk sendiri. Produk kami lebih kepada produk robotics.
Robotik itu bermaksudnya biasanya orang ingat robot ni macam human robot atau robot arm kan. Tapi kita sebenarnya kita go definition robotik yang lebih global, yang mana kita menggunakan all the motor and sensors untuk membantu industries. Saya punya bidang lebih kepada supporting industries, tidaklah direct kepada public. Okay. Jadi saya menghasilkan robot-robot, robotic based product untuk industries. Okay. Contoh industries yang saya serve adalah seperti automotive, medical dan juga bidang teleoperation dalam ada oil and gas industry. Okey. Baik. Naik Cik Taufik. Okey, saya akan berbalik sebelum pada Cik Taufik. Saya nak kembali pada ahli panel kita yang pertama, Kak Widat kita. Kak Widat, saya terima soalan dalam WhatsApp. Kebetulan soalan itu sama dengan soalan saya. Okey, sebab Kak Widat satu-satunya ahli panel wanita pada malam ni. Jadi kita nak tanya, dari segi pengurusan, adik-adik ni rata-rata yang ambil bidang keusahawanan ni ramai perempuan. Okay, ramai wanita. Okay, jadi kita nak tahu dari segi pembahagian masa tu Kak Widat. Hari nanti adik-adik kita yang wanita ni berumah tangga, kemudian dia ada anak-anak, dia ada suami yang nak diuruskan. Tapi dalam masa yang sama tu mereka ni mempunyai semangat yang tinggi untuk menjadi seorang usahawan. Macam mana Kak Widat boleh bagikan masa antara berniaga, nak menguruskan anak-anak lagi? Kerana saya dapat tahu anak-anak Kak Widat alhamdulillah berjaya-berjaya dalam bidang-bidang yang mereka ceburi dan juga pelajaran. Kita nak tahu, adik-adik ni nak tahu macam mana nak jadi seorang usahawan wanita yang boleh membahagikan masa antara perniagaan, mengurus perniagaan, kemudian mengurus keluarga. Macam mana Kak Widat? Apa rahsia tu Kak Widat? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Soalan tu yang paling Kak Widat ngeri sebenarnya. Memang malam ni kita nak buat panas je Kak Widat. Malam ni besok hari Sabtu tak kerja kan? Jadi kita bagi soalan. Memang ngeri lah sebenarnya nak jawab benda tu. Tapi ni ikut pengalaman Kak Widat lah ya. Dia Kak Widat aktif. Pengalaman Kak Widat kan. Okay. Saya pun kalau boleh nak satu hari nak jadi macam Kak Widat juga. Hebat dah ni Oli ni. Okay. Kak Widat cerita fasa kehidupan Kak Widat sekejap Maksudnya the first 12 years of my marriage sampai 2010, okay. Kak Widat masih struggle dalam kehidupan. Maksudnya kita tak berapa stable lagi pendapatan dan sebagainya. So masa tu Kak Widat dah ada anak, masa tu anak 5 orang dah masa tu. Anak 5 orang. So masa tu Kak Widat ada seorang suami yang sangat sibuk, very busy. Tapi bagi kita masa tu niat Kak Widat masa awal-awal kahwin dulu bukan niat, maksudnya cita-cita kita dulu sebelum kahwin, sebelum kenal siapa pun, kita tanam cita-cita tau. Kita nak jadi one day philanthropist. Tahu tak philanthropist? Kita nak jadi philanthropist. Masa tu main sebut je. Sebab Kak Widat dulu sangat aktif buat kerja-kerja GCC, Steadfast semua tu kan. Kan jadi kita jadi facilitator, pergi sekolah sana, pergi sekolah ni. Setiap minggu pergi sampai mak kata tak ingat nak balik ke apa kan. Kita jenis memang suka sangat buat kerja-kerja modul, mengajar, motivate kan. Yes, so macam mana boleh terjebak law tak tahulah. Tapi masa tu ambil law sebab it was my pilihan nombor 5 pun. Nombor pertama was psychology. Nombor 2 was English tak silap. Lepas tu last kali law. Tapi masa tu ada apa-apa tak tahulah kenapa Dr. Siddiq Baba masa tu suruh masuk law. Result Kak Widat masa tu okey lah sikit kan, tapi tak apalah, pejam mata lah, masuk je lah kan. So macam tu lah. And then kononnya kalau nak bercita-cita nak jadi philanthropist ni, maksudnya kita nak aktif dalam kerja-kerja aktivism ni kan. So masa tu aku kena cari suami kaya ni. Contohnya kan. Tapi did I get a rich husband? No. I did not. Kita sama-sama membangun lah kan.
Tapi cita-cita tu dah ada. One day I want to be a philanthropist, kan? Dah sebut dah, kan? So Kak Widat make sure one day my husband will be someone yang yang I don't need to work. Kan? So banyak pengorbanan yang kita kena buat juga. So masa tu Kak Widat ambil masters, tapi masa tu ambil masters tu for the sake of supaya Kak Widat boleh mengajar. So masa tu requirement nak mengajar dekat university was ada masters. To put bread and butter on the table. Semata. Kan? So masa tu tak cukup bila seorang je bekerja, kan? So kerjalah, tapi seronok lah juga mengajar. Allah uji anak sakit, kan? But then alhamdulillah bila Allah uji tu, mungkin Allah nak bagi kita be prepared to do something more, kan? So Kak Widat tak boleh nak cerita lah macam mana 3 tahun tu memang tak kenal orang mati ke, orang kahwin ke apa ke, memang Kak Widat tak tahu. Memang dunia Kak Widat je. Dengan anak yang leukemia 3 tahun kena hadap all the ubat-ubat, and perasaan tu orang kata perasaan seorang ibu telan makanan tak rasa apa, Kak Widat dah rasa. Faham tak? You have to eat because you have to live for your son, kan? Kak Widat dah rasa. Tidur kat rumah 2 hari, hari lain tidur kat hospital. You rasa nikmatnya tidur atas kat rumah sendiri, kan? Yang tu orang lain takkan tahu rasa nikmat tu melainkan orang dah pernah susah, kan? So after that memang Kak Widat dah, ya Allah ya Tuhanku, kan? Kita doa lah macam-macam, bagilah aku kekayaan ke apa, kan, supaya aku boleh berkhidmat balik pada ni. Sebab kalau tak kekayaan, kecukupan. So alhamdulillah by 2010 masa tu husband dah quite stable. So Kak Widat tak perlu bekerja, tapi kita dah ada anak-anak besar, kita tak boleh duduk saja kat rumah, kan? So that's why terjebak macam-macam lah. Mula-mula terjebak mengajar ngaji. Tapi alhamdulillah bila kita mengajar ngaji tu, kita rasa kita appreciate orang yang mengajar satu ta tu, maksudnya sampai dia mati kita akan dapat amal jariah tu. Tapi masa tu Kak Widat dah umur 30 lebih dah pun baru dapat nikmat tu. Rasa macam ya Allah, tak layak kenya aku nak dapat sebelum tu lagi. So Kak Widat sentiasa menggalakkan, ajar walaupun you bukan ustaz ke, you bukan ustazah ke, you jadi tenaga pengajar. Takkan tak boleh nak ngajar bata, kan? And then Kak Widat suka inspire macam kalau dekat Bangi ni UKM, kan? Kalau kat Shah Alam student UiTM, kan? There's no reason for you kata tak ada duit. Because there are so many holes for you untuk jana pendapatan sebagai student. So masa tu at one time kita boleh bagi duit allowance pada 80 tenaga pengajar di seluruh Malaysia. Mengajar Raudatul Hufaz ni lah. Ada yang mengajar dekat Stateless Sabah, ada anak-anak Stateless Sabah, kan? Tapi sebab masa dulu Kak Widat di UIA, bukan mak ayah tak bagi cukup, kadang kita nak beli lebih-lebih lah juga, kan? Nak poya sikit dengan kawan-kawan juga, kan? Shopping. So kita pun cari duit sendiri. Kerja dekat cyber cafe, Olin. Dekat Nusaibah tu ada cyber cafe. Kalau sebut cyber cafe ni maksudnya tahun 90-an Kak Widat, gitulah 1996, 1998 macam itulah. Kan? Kerja cyber cafe kat Nusaibah tu. Okay? So apa tadi soalan tau, Lin? Tengok tu dah lupa. Macam mana mendapat mengatur perjalanan tu, mengurus perniagaan. Okay, alright. Sebagai wanita, kan? Okay. So during masa ada satu fasa sebelum anak Kak Widat sakit, okay, masa tu Kak Widat mengajar part time, tak boleh mengajar full time. Pernah mengajar full time dekat Lim Kok Wing dengan Inti College, but the demand was too much sebab Sabtu Ahad pun bekerja. Lepas tu masa tu anak Kak Widat makin ramai, dan Kak Widat jenis trauma anak tertinggal dalam van ke apa ke, kan. So I want flexible time. Tapi untuk ganti duit gaji yang kita biasa dapat sebagai lecturer tu, apa dia? Sebab masa tu seorang tak boleh. So Kak Widat terjebak apa? MLM. Okay. MLM. Yang scam ke yang betul tu? Itulah. Alhamdulillah yang ni sebab kita study lah, kita kaji syariah compliant ke tak. Sebab apa-apa MLM dia kena ada barang, dia kena ada jual beli. Dia tak boleh sebarangan lah.
So Kak Wida bukan nak cerita nak promote lepas ni semua orang pakat masuk MLM, tak. Tapi ini adalah ujian Allah pada Kak Wida. Sebab sebelum ni Kak Wida dalam hati bila tengok orang buat MLM macam gitu kan. Tak baik buat macam tu tau. Sebab bila kita tak suka, Allah bagi. Allah uji Kak Wida. Terjebak kan MLM ni kan. Pandai buka. Tapi apa yang Kak Wida dapat masa buat MLM tu dari sudut Kak Wida tak suka menjual, tak suka, tapi training tu dapat. Training. PR-nya. Lepas tu ada satu yang Kak Wida jual apa ni, cemuhan tu tak usah kata lah. Kok Wida kau ni ada master law pula tu. Kau pergi jual pek herba apa cerita? Macam tu. Ada je orang sebut-sebut macam tu kan. Saya antara kalau Kak Wida pun saya ingatkan Okay. Tapi masa tu baru kita bilang repeat sales. Lepas tu baru kita bila kita usaha, tapi usaha tu memang kena gila-gila. Orang entrepreneur ni memang kena buat sungguh-sungguh lah kan. Akak tak nafi, Kak Wida tak nafi ada pergolakan tu memang ada, tapi kita kena istighfar banyak-banyak, apa-apa balik pada family. Kan. Balik pada tujuan asal. Kenapa kita cari duit ke apa. So masa tu Kak Wida buat MLM tu, selagi mana husband belum boleh stable lagi, Kak Wida akan usahakan sebab kita nak kena bayar loan ni semua kan. So once dia dah stable, Kak Wida akan stop. Stop buat. Tapi banyak pelajaran yang sangat hebat lah dapat dalam tu. Cara nak jual barang, cara ni, cara tu. Dah hilang malu nak jumpa orang, sampai cleaner pun kita jumpa kan. Kita rasa menjadi usahawan MLM tadi dan sehingga bagaimana sokongan pasangan Kak Wida tu dan juga anak-anak? Masa tu apa ni, Kak Wida Hakim dia tak berapa harmoni jugalah. Tapi masa tu kita tak ada pilihan sebab kita perlu put bread and butter on the table. Tapi sistem support yang Kak Wida ada masa tu ada my father and my mother was very understanding. So ada support system yang apa ni, adik-adik Kak Wida yang tolong. Yes. Tapi the thing is, apa yang Kak Wida nak cerita, after 2010, sebab kita dah ada pengalaman jual beli semua tu kan. So kita dah tak ada malu lah nak buat NGO ke apa ke, siapa nak lah, tak nak sudah kan. So tawakal tu pun tinggi, and then kita rasa bahawa kita pernah rasa sebab bila dalam satu bisnes tu Kak Wida pernah sampai tahap apa ni, tak silap crown manager ke apa, diamond manager lah, tahap tinggi juga dah. So masa tu Kak Wida rasa wow, this is business rupanya. Maksudnya kalau you buat betul-betul, you boleh dapat berapa you nak, the sky is the limit. Kan? Tapi cuma masa tu dalam keadaan Kak Wida kata Kak Wida cari bila husband dah stable, Kak Wida dah. Tapi MLM ke apa yang Kak Wida tengok kalau berjaya adalah kalau dia buat husband and wife together lah. Sebab dia sangat mencabar. Tapi alhamdulillah bila Kak Wida buka NGO ni, sebab masa tu di saat husband dah stable, so kita pun anak-anak dah makin besar. Kita nak tengok cerita Jepun, cerita Korea tiap-tiap hari duk ikut kan. Sampai lepas tu habis makan semua restoran. Itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita lah untuk jadi orang yang bermanfaat pada manusia yang lain. Tu kalau doa, ya Allah bagilah aku terjebak apa-apa yang aku boleh buat something lah, nak cari syurga dia ke apa kan. So alhamdulillah lah tu yang jumpa warga emas kita dijaga oleh orang bukan Islam pada 2010 masa tu kan. So Kak Wida start to explore lah, rupanya kita dah menuju aging nation. Dan rupanya anak-anak perlu pada penjagaan daycare, penjagaan weekly kan. Bukannya dia orang saja tinggal. And then kadang-kadang mak tu sendiri tak nak duduk dengan anak-anak. Dia orang nak belajar. Dia orang nak that suasana, that ambience, that facilities. Tu yang start buat. Alhamdulillah inilah dah ada 3 cawangan dan kami soon kena ada ni lah kan. And one of my cita-cita adalah ada kawan-kawan lah cabar Kak Wida kata, Kak Wida dah buat 6 NGO ni, tulislah buku pengalaman menubuhkan 6 NGO ni. So I told adik-adik tu, kata I will only write a book after Kak Wida berjaya, bukan saja tu 6 NGO dah berjaya dah. After I can create 6 million nest yang akan bagi duit pada pacu dan segala inisiatif. Faham tak? So that is why I started to groom who?
Belum orang-orang yang masuk dalam Pacu, Darul Insyirah bukan orang sebarangan. They are best students daripada Usuluddin. Ada yang masters in science politik, ada yang degree in masters, ada masters in animal science. Kan? So kita dapat detect ada yang yang ada that entrepreneurship material. So kita campak, jom try buat company ni, tapi dengan syarat. Dengan syarat ada certain percentage akan balik pada Pacu. Baik. So alhamdulillah kita boleh yes, adik-adik Kak Widat dulu sebut, Kak Widat you dah buat dah seorang jutawan, lagi 5 aja. Okey, baik. 5 lagi. Kita tengok ada soalan daripada penonton atas talian tu, tapi saya nak berbalik pada Tuan Azrul kita. Tuan Azrul bermula berniaga daripada usia 20-an lah. Boleh saya kategorikan begitu bila tengok latar belakang tu, bermula belajar tahun 98 sampai 2004, dan kalau dicongak-congak usia sepatutnya habis belajar tu dalam 24-25, kemudian telah memulakan perniagaan. Nasihat kepada orang muda, perlu ke, penting ke adanya pendidikan, ataupun jika mempunyai semangat keusahawanan tu terus mulakan walaupun sedari awal usia? Bagaimana Tuan Azrul ingin memberi respon pada persoalan ini? Silakan Tuan Azrul. Okay, thank you Dr. Olin. Pendidikan tu penting. Pada saya pendidikan, education is very important. That's why saya pergi ke UIA. Cuma unfortunately saya tak sihat. Okay. Right? In fact, sebabkan the economic crisis tahun 1997 tu, saya company yang bagi saya scholarship untuk study di overseas bankrupt. Itu pasal tapi alhamdulillah dapat masuk ke UIA selepas tu. So pendidikan penting. You dah start business pun you perlukan knowledge, you perlukan proper knowledge, you perlukan proper understanding. In fact, Dr. Olin tanya tadi kenapa ramai engineer, kenapa ada engineer masuk business. Actually ramai sangat engineer yang masuk business because at the core engineer ni are people who want to solve problems. Yeah. And business is about solving problems of society, macam Dr. Hajah Widat explain tadi. So pada saya, how to solve the problem is one thing that you need to understand. What kind of products that you or services that you want to give. But how to run the business, how to manage your team, how to do marketing, macam mana nak negotiate, itu semua memerlukan pendidikan. Sama ada formal or informal, those things require knowledge. And kelemahan utama, kalau nak bagi spesifik lah, kelemahan utama ramai peniaga-peniaga baru and peniaga-peniaga Melayu specifically is that you come in blind. You masuk buta, pernah menjual kuih dulu masa kecil-kecil, therefore you want to run a multi-million-dollar company. It's very difficult. That's number one. So without knowledge, memang that's why 90% of business fail in the first 3 years. So pendidikan sama ada formal, informal, knowledge is very important. Number two, the right education is very important. Boleh saya kata one of the biggest problem dalam dunia business right now, especially among SME, is kemunculan guru-guru, sifu-sifu, doktor-doktor yang pelik-pelik ni, right? Yang menyatakan mereka boleh nak mengajar, tapi dia orang tu pun tak pernah buat business. Right? But their business is to make you feel good and give you a lot of money so that you can learn those weird techniques from them. So, saya tak kata semua tu salah, but be careful on who you learn from. In fact, kita pun dulu diajar kan, bila nak berguru tu, berguru dengan orang yang betul. So, in terms of education is very important. So, macam saya daripada kecil, daripada sekolah rendah pun dah belajar jual kuih, jual macam-macam apa semua. Masa dekat UIA pun, saya pun menjual apa yang boleh kerja. Because my family was not well off. So in fact UIA, kehidupan di UIA tu pun memang saya kena sara sendiri. So masa saya di UIA tu pun dah lah dengan sakitnya, I had 3 jobs. Right? So habis je kelas terus keluar pergi kerja. Saya pernah kerja angkat besi, saya pernah kerja buruh. Macam Hajah Widat cakap tadi, kita tak memilih. Right? Sebab we need to survive. But those kind of experiences that create an entrepreneur. Sebab entrepreneur ni susah. Tanyalah
kawan saya, batchmate saya Taufik ni, dia geng-geng STJ ni. Geng STJ ni seronok, geng ni orang. They are very cheerful. Right, si Abang, si Azmi. Saya geng baru Tuan Azrul Yalah, memang geng STJ ni memang especially kalau dia jumpa budak-budak Zakbar tu. Right? Okay. Susah. Being entrepreneur is very difficult. You need jiwa yang sangat kental. Tak tahu, macam contoh, masa saya start, setahun saya tak ambil gaji. So I was living on kita punya savings, right? Meminjam apa semua. But now, alhamdulillah, we are almost reaching 8 figures this year. But you don't get that. Some people do. Some people memang Allah bagi rezeki. Hopefully rezeki itu bukan istidraj. Some people dapat durian runtuh. Start dia terus jadi jutawan. But 90% of the time, you have to work. You have to work really hard. And if you have pendidikan, if you have knowledge, it will help along the way. Right? So pada saya pendidikan itu sangat-sangat penting. Kalau you masuk business blind, memang jadi aktiviti bakar duit lah. Betul. Right? Okey, jadi apa ni, itu pengalaman Tuan Azrul Saya kontra kepada Tuan Azrul, saya nak tanya Cik Taufik pula. Kalau orang tanya, dah lambat sangat tu Taufik kau nak jadi usahawan tu. Tahun 2015 yang lepas tu rasa saya Cik Taufik dah masuk 3 series dah masa tu. Tak ke Cik Taufik rasa lambat ataupun usia tu bukan peranan untuk seorang usahawan tu berjaya ataupun tidak? Apa pendapat Cik Taufik? Pada pendapat saya lah, saya masuk bidang perniagaan secara serius tahun 2015. Saya rasa nak kata lambat tu tak ada makna, tak ada perkataan lambat dalam buat bisnes ni. In fact kalau you start 50 pun, sebab bisnes ni macam Tuan Azrul dan Puan Azrul cakap, Puan Widat cakap, dia adalah satu bidang yang very challenging. So tak adalah kata terlambat. In fact kalau you masuk umur 50 pun tak terlambat lagi. Sebab bila saya masuk pada umur 3 series ni, in fact saya sebenarnya betul-betul full time pun agak baru lagi dalam bisnes ni. Cuma bagi saya menggunakan experience saya selama tu, dan daripada experience tu saya jadikan business activities. Jadi kalau katakanlah you nak masuk umur 32, macam tadi soalan Dr. Olin pada Azrul, ilmu. So bila you nak masuk, you kena ada ilmu. Okay. Dalam perniagaan bukan ilmu je, you perlukan passion, you kena enjoy, you kena ikat perut, kan? So tak kisahlah you masuk usia mana pun, you have to have knowledge, you have to have all the passion, kan? So tak adalah masa time limit tu you nak jadi businessman. So in fact saya encourage lah kalau mana-mana kawan-kawan saya pun kan, kalau yang dah berumur 40 ni, sebab kita tahu bidang, kalau kita kerja dengan satu organisasi, biasanya bila kita dah umur makin lanjut, bidang pekerjaan tu makin menguncup. Dia macam piramid kan. Piramid paling bawah tu adalah executive junior. Okay, tak kisah you engineer ke, you lawyer ke, ataupun you accountant kan. Tapi bila dah makin lama, bidang pekerjaan tu dah makin menguncup. Maksudnya macam saya, bila saya berhenti tu, saya dalam bidang saya seorang manager. Jadi manager ke sini, manager ke general manager ke director level tu makin lama makin sikit. Jadi saya encourage lah pada umur 40 ni kan, kawan-kawan saya, kalau mereka rasa ada mereka memang ada pengalaman, cuma try make your experience into business. Tidak terlambat untuk mereka ni menceburkan diri dalam bidang perniagaan, sebab alasan-alasan seperti tak ada modal lah, kemudian dah tua lah Taufik, tak macam masa zaman-zaman kita muda dulu, kita bertenaga nak kesana kemari, jumpa orang dan sebagainya. Adakah itu boleh dijadikan alasan atau macam mana Cik Taufik? Saya akui kita boleh push lah, kita boleh terlalu memaksa orang kalau nak jadi seorang peniaga, sebab jatuh bangun dia terlalu dahsyat.
Okay. Kan? Memang terlalu bukan orang tikam lah, maksudnya orang nak menjatuhkan kita tu anytime je. Kalau macam saya kan, saya berniaga. Ada pengalaman tu Cik Taufik? Ada. Bukan tikam pakai pisau tu. Maksudnya perumpamaan kan. Yalah, kadang-kadang macam saya bagi services ke, bagi any kind of a product, kita akan bagi proposal, kita bagi good price kan. Ada je pihak-pihak dia tahu harga kita, harga proposal, dia akan tiru, lepas tu dia adjust harga bagi kurang. Just for the sake nak lawan. Okay, realitinya benda tu berlaku kan? Realitinya benda tu berlaku. Sebab kita dah spend time. Kita spend time kadang-kadang nak buat research mengenai satu produk tu. Macam saya buat produk compliance, buat produk boleh kata setahun tu saya buat 6-7 produk untuk orang kan. Jadi kita buat R&D, kita buat research tu menggunakan masa engineer, menggunakan masa saya. Kan? End up ada orang dia macam step back dari belakang kan. Kalau good competition tu saya menganggap itu ialah satu tamparan ataupun cabaran kepada perniagaan Cik Taufik. Macam mana Cik Taufik overcome that challenges, that threats. Itu kita nak tahu tu. Macam mana Cik Taufik? Satunya saya segmenkan perniagaan saya ni berbezalah dengan perniagaan yang ada di Malaysia. First kali saya tak buat trading, normal trading, general items kan. Itu lagi banyak persaingan dia. Katakanlah kita jual pensel. Boleh kata pergi mana-mana jual pensel. Takkan saya nak jual pensel. Kan? First kali saya segmentkan. Saya cari bidang yang mana yang unik. Yang dekat Malaysia ni memerlukan kurang. Market tu ada walaupun dia kecil. Dekat situ saya try masuk. Itulah keunikan yang saya try nak cari supaya saya tak adalah kena. Dalam arti kata lain, that is your value proposition lah. Kalau dia panggil USP lah kan, unit value proposition ya. Okay. Alright, jadi kita ada soalan di atas talian. Saya rasa soalan ni sesuai dijawab oleh Tuan Azrul. Saya nak lemparkan soalan ni pada Tuan Azrul. Tuan Azrul, ada kita terima soalan daripada saudara Ahmad Izzuddin Yunus. Ahmad Izzuddin Yunus ni ialah warga UIA. Dia ingin bertanya. Beliau ni berminat untuk ceburi bidang keusahawanan. Tapi dalam masa sekarang ni beliau bekerja lah sebagai staf pentadbiran. Jadi masa beliau tu agak terhad. Tapi jiwa ni ada semangat keusahawanan ni. Dia pernah jual barang kata dia. Dia pernah jadi ejen jual barang dan sangat menyeronokkan. Bila barang yang dijual tu terlaku dan dapat untung. Dia dapat pegang duit. Cuma masa yang tidak mengizinkan. Kalau boleh Tuan Azrul bagi apa-apa nasihat sikit pada Encik Ahmad Izzuddin kita yang sedang mendengar dan sedang melihat di talian. Silakan Tuan Azrul. Okey, jawapan pendek dia, kurangkan tidur. Sleepless. Jawapan panjang dia is that semua orang dalam dunia dapat 24 jam. Everyone has the same time. The core function of any businessman, macam mana pun lah kita, no matter what business yang kita buat, the core function is to sell. So number one, kalau you tak boleh menjual, then no matter how great your product is or your service is, then dia jadi useless lah. That's why banyak peniaga-peniaga Melayu kita, idea, Masya Allah, kadang-kadang saya rasa macam kalah Mak Saleh ni. But nak jual tu problem. Right? So saya rasa aktiviti menjual, kalau seronok menjual tu, that is a good first step. But masa, for me, kalau tak ada, then you need to start organizing. Apa yang saya buat dan most of my fellow entrepreneurs buat, we have a simple organizer and kita akan dictate setiap daripada bangun pagi sampai ke malam, kita akan dictate apa benda kita akan buat. So macam saya bangun pukul 5.30. So 5.30 ke 6 tu I will exercise. Dan pukul 6 sampai 6.30 tu solat. Dan whatever lah, nak mandi ke nak apa, you control every hour of your life. And then you realize banyaknya benda yang kita buat ni betul-betul ada manfaat atau tidak. And that's when you start reorganizing. Sebab kalau you tengok the habits of all successful people, especially kalau tengok billionaires,
Setiap pagi dia akan review hari ni dia nak buat apa. Dia akan set dia punya goals, apa yang dia nak achieve. Sebelum tidur tu, dia akan plan esok dia nak buat apa. And dia akan review balik dia punya hari, did I use my time properly? So pada saya, the idea of masa tu is a very weak excuse. Sangat-sangat lemah, alasan yang sangat lemah. Sebab apa? Kita kena tengok balik dalam masa kita tu apa benda yang kita buat. Apakah benda produktif yang kita buat. Right? So kalau tak cukup masa, bangun pukul 5. Right? So antara 5 sampai 7 tu, you buat apa yang you perlu buat. So kalau dia kata nak kena menjual, biasanya orang-orang kalau jual barang ni, kalau agents ni, dia aktif daripada pukul 8 sampai pukul 12 malam. Sebab masa tu lah orang akan main handphone lepas dinner, sama ada dia nak menunggu isyak ataupun lepas isyak. Kalau tengok social media punya trends of usage, dia akan naik antara 8 and then dia akan turun pukul 12. So you make sure apa benda yang kita nak buat sebelum tu, you buat sebelum tu. 8 sampai 12, you focus on your business or you focus on what you want to do. If you cannot do that, then this is not for you. Right? Kalau buat for fun boleh lah. But if you really want to change your life, then that is the smallest thing that you need to do. Sebab kalau tanya my other panelists, Hajar Widat dengan Tuan Taufik, kami ni kadang-kadang tidur pukul 4, bangun pukul 5, bangun pukul 6. Right? Kadang-kadang lebih 24 jam tak tidur. Ada tidur kat office. Saya punya office tu siap ada tilam angin. Right? So kalau perlu tidur office tu, saya akan pump tilam tu, buat kerja, kadang-kadang presentation. Like right now, Ina Sejuk bakal ada kolaborasi dengan satu company gergasi. It's a worldwide. Saya tak boleh reveal lagi because the contract belum activate. But we are collaborating with a giant multinational company, billion-dollar company. So and company tu yang datang pada kami. Right? Bukannya kita approach dia. So saya kena prepare the proposal, saya kena prepare the presentation, everything. So masa kita kena ikut masa dia. So kalau saya kata tak ada masa, kita lepaslah peluang ni. Bila melihat ada jawapan Tuan Azrul menyentuh tentang kolaborasi sebentar tadi, saya tertarik kerana boleh dikatakan pandemik COVID-19 ni memberikan sinar yang begitu bercahaya, bergemerlapan kepada perniagaan Tuan Azrul, sedangkan ramai lagi peniaga-peniaga di luar sana yang suffer, yang losses, yang kehilangan. Tapi saya nampak pandemik ni seolah satu rahmat pada Tuan Azrul. Apa komen Tuan Azrul? Alhamdulillah tahun ni memang tahun yang eloklah, berahmat untuk Ina Sejuk. Memang kita orang punya sales pun naik sangat tinggi. But saya rasa bukan sebabkan COVID. Sebabkan the preparation yang kita dah buat 2 tahun sebelum tu, the product yang kami sediakan, orang pun dah kenal fabric kami ni sangat bagus. And the kind of niche, kita zoom in pada niche market. Ina Sejuk ni adalah pakaian sukan muslimah. Pakaian sukan muslimah yang high tech. Pakaian kami ni setaraf, saya boleh kata setaraf dengan company-company gergasi yang lain. Right? And we are doing our best to market it as well. So pada saya, sebabkan pandemik ni, dia mencetuskan 2 perkara. Satu, awareness ataupun kecelikan kepada kesihatan ataupun self-health ni, fitness ni, mendadak naik. Semua orang tiba-tiba nak bersenam, semua orang tiba-tiba nak exercise, semua orang nak get healthier and get better. So, walaupun dia bersenam kat rumah, tapi dia punya identiti sebagai muslimah tu masih ada. Sebab kalau dia beli yang Nike, yang Adidas, yang ketat-ketat, yang seksi tu, lepas COVID ni dia tak boleh pakai dah. So dia beli pakaian kami. So number 1. And number 2, of course, timing lah. And timing tu saya dah prepare daripada November. The design, the manufacturing, the pattern, the production line semua saya dah prepare. So the moment dia on saja, yang COVID tu, saya able to shift saya punya production line immediately daripada buat baju kepada mask, sebab kita dah prepare. So preparation and understanding of the market is very important. So masa tu, as of now, kita punya monthly production is about daily production kita dalam 10,000 mask. Kita boleh produce 10,000 mask sehari.
Boleh tahan Right. So kita alhamdulillah lah, but I think it's more towards preparation and mengekalkan kita punya identity and mission untuk membantu orang tu yang helped us this year. Okey, kita ada soalan lain di dalam WhatsApp saya ni, masuk satu soalan nak ditanyakan pada Kak Widat kita, Puan Haja Asral Widat. Adik-adik ni seorang atas talian ni dia bertanyakan bagaimana faktor usia memainkan peranan untuk menungkah arus teknologi. Selaku usahawan yang dah melepasi siri 40 tahun, macam mana Kak Widat berdepan dengan situasi cabaran teknologi menggunakan internet dan sebagainya dalam mengusahakan perniagaan? Boleh jawab Kak Widat? Oh, soalan menarik, betul. Tapi ni Olin, izinkan Kak Widat jawab sikit-sikit je yang pasal pengurusan masa tu. Silakan. Kan rasa macam tak terjawab tadi. Kak Widat nak macam apa ni, macam contoh Tuan Azrul dengan Tuan Taufik kita kan, kita nampak dia berjaya kan. A big hands of applause for the wife behind them. Kan. So point Kak Widat kat sini adalah apa ni, yang tanya tu kalau ladies lah kalau ladies yang bertanya tu, apa-apa pun you have to know your priority. Yang bertanya tadi pasal timing tu lelaki. Oh, lelaki yang tanya. Okay. Ahmad Izzuddin. Atas talian tu. Tapi tanya Kak Widat sebagai isteri macam mana manage, kan? Betul? Kalau kan? untuk dia jawab isteri dia pula, untuk dia raja isteri dia pula. Okay. So basically Kak Widat kena tahu priority kat mana. Priority macam mana pun is family. Family is husband and anak-anak. Itu kita sebagai ibu. Okay? Yang tu kena clear. So nak buat apa pun, buatlah apa pun, rumah kena settle. Betul tak? Tuan Azrul kan tu. Betul. Kalau tak nanti macam mana kita nak berbisnes ke apa ke? Sebab kerja orang lelaki kena cari nafkah. Itu kerja utama mereka. Tapi kita ni cari nafkah ni patutnya secondary. Melainkan terpaksa tu maksudnya kena pandailah juga macam mana pun anak-anak kita kena settle. Kan? So pandailah sembang nego dengan kalau sama-sama bekerja ke apa kan. Tapi bagi Kak Widat bila dah 2010 and above, husband dah stable, so Kak Widat kerja suka-suka. Bila suka-suka ni, sebab masa tu husband very busy, so I need therapy juga. Terapi apa ni untuk buat something kan, untuk menyumbang sesuatu. Dia banyak pergi luar negara 2-3 hari dia ada kat ni kan. So masa tu kita tak naklah macam buang masa sangat kan. So tu yang kita buat macam-macam tu. But then bila PKP ni tu cabaran dia. Dia ada kat rumah. Tu dia. So bila dia ada kat rumah, kita kena biasakan diri. Kita tak boleh dah sibuk macam kita sibuk dulu. Tapi macam mana sibuk sekalipun Kak Widat masak tau. Breakfast masak, tengah hari masak, dinner ringan-ringan lah. Itu kerja, maksudnya isteri tu kena pastikan walaupun ada bibik ke apa, bibik prepare je, kita yang masak. Tu pesanan pada pada bakal isteri di luar sana lah. Okay. And then pastikan anak tu ngajar ngaji, pastikan anak ni kita. So alhamdulillah Kak Widat dah ada 3 orang yang hafaz Quran, anak-anak lelaki. We have to walk the talk. Kita buat Radatul Hufaz supaya anak-anak kita hafaz Quran kan. So kita kena buktikan lah. So alhamdulillah dengan izin Allah 3 orang dah ni kan. Tapi apa-apa pun maksudnya kelincahan tu kita kena ada, lincah tu. Tak tahu nak cerita macam mana, tapi benda tu kena buat kursus lain lah, nanti buat talk lain lah untuk ladies saja. Menu apa nak masak ke apa ke yang memang cepat sedap tapi kan. So benda tu kita kena lincah dan kena boleh buat, dan last kali kena banyak berdoa lah pada Allah. So apa-apa pun masa lebih yang kita ada, bukannya masa, kadang masa tu tak ada tapi kita nak keberkatan masa tu. Keberkatan masa. Maksud time dengan anak-anak mungkin kita tak ada banyak masa juga, tapi kita ada quality time tu. Kita di tangan kita lah anak-anak baca Quran. Kita lah yang ngajak batal sebab kita nak pahala tu kan. Dan bila kita buat ni, kalau sebagai isteri, niat Kak Widat bila buat ni, kata Abi, you are so busy outside. You don't have time to do for the community.
Kan dia seorang yang bidang Islamic finance. Dia banyak fight untuk pastikan syariah compliance in banking dan sebagainya kan. So I do this, mudah-mudahan apa yang Allah bagi rezeki kat you tu Allah gandakan lagi dan Allah bagi keberkatan dalam apa yang kita buat, dan Allah guide you. Itu niat Umi. Okay, so itulah bab pengurusan masa dan diri lah. Apa-apa pun husband, anak-anak, rumah kita wanita kena pastikan settle, nak keluar buat apa, buatlah. Okay. So and then bab apa tadi Olin, yang soalan nombor 2 tu? Pada persoalan pendengar atas talian ni tentang apabila faktor usia telah melewati. Okey, pasal IT Persiapan persediaan berhadapan dengan cabaran teknologi untuk menjalankan perniagaan ni. Nak dalam waktu COVID, sebelum COVID, semasa COVID dan sekarang tengah dalam proses pemulihan COVID ni. Yes. Soalan sangat menarik. Tapi Kak Widat ni umur 40 tahun, nak buka laptop pun kadang tak reti. Itu nak tahu. But what I do is tak pandai IT pun tak apa. Tak pandai IT tak apa, tapi you tahu selok-belok and you bayar orang untuk buat. Okay. Tapi kita faham pixel, kita faham content writing, kita faham pasal digital marketing, kita faham pasal the fact FBX nak kena bakar duit dan sebagainya. Itu kita faham. Dan kita bagi anak-anak muda ni untuk buat. Tapi di sini yang saya nampak Kak Widat memberi ruang dan peluang kepada anak-anak muda untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Nak pada waktu COVID sekarang. Betul ke tidak? Betul, macam contoh buku bacalah yang buku 114 nama-nama surah tu yang kita buat sekarang ni kan. Asal buku tu adalah supaya kita notice that warga emas dia nak datang belajar, tapi dia tak larat lah nak bawa tafsir besar-besar, lepas tu tulisan kecil-kecil. Kan? And then mereka dulu suri rumah, tapi dia nak at least tahu nama surah, tahu the basic, taklah sampai dalam-dalam sangat kan. So that's why came out the buku besar, color, ringan untuk dibawa kan. So kita dapati masa PKP, because mungkin ada orang banyak masa ke apa ke, lagi laku pula. And then semua online sahaja. Semua tu online. Dan seperti mana panelis kita yang kata, Kak Widat menyaksikan bahawa mereka dua orang yang anak muda ni, lelaki, ustaz dua-dua tu, seorang ustaz syariah dan ustaz Usuluddin, yang buat perniagaan ni pukul 3-4 pagi lah macam tu tidur. Macam tu lah. Nak fikir marketing, nak fikir content writing, nak buat video, nak promote dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah dah dia orang dah makin boleh lah. Pernah je dulu bakar duit 3,000 FBX, tapi Kak Widat gelak je kat dia orang. Tengok Kak Widat jual lagi banyak. Kak Widat jenis hard sell. Faham tak? Hard sell. Gitu je. Sekali jual 100 orang. Sekali jual makcik ni ambil 100 buku kan. Tapi lama-lama kita bagi chance. Kita gelak tu sajalah nak bagi cabaran kan. Tapi dia take tu cabaran, dia buat. Bayangkan Ustaz kadang dia apa hal buat marketing semua ni pula kan. Tapi dia orang lah yang buat video, dia orang belajar lah. Dia orang belajar dengan the right person lah. Macam Tuan Nazrul kata tadi, kena berhati-hati ambil orang. Tapi kita alhamdulillah kita invest juga beberapa ribu jugalah. Masa tu kita bukannya ada duit banyak sangat pun, tapi jelah Kak Widat tak ada pengalaman ni. Kak Widat ni jenis mak-mak je. I provide the avenue, maksudnya bagi modal, bagi Kak Widat ada kedai yang tak ada orang sewa, tak apa kau gunalah. Gitu kan. Dan kita bagi dorongan, buat kan. Biar benda ni jadi your career, your business kan, supaya you boleh buat lagi benda lain kan. That flexible time yang kita nak kan, supaya kita boleh buat lagi benda lain. Kita nak jadi macam mana 7 orang sahabat Rasulullah, 9 orang yang dijamin syurga, 7 mereka adalah entrepreneurs and they are all da'is. Da'is are entrepreneurs are da'is. Kan. So alhamdulillah macam tu lah. So I tell you the truth, nak buka laptop pun Kak Widat tak reti. But then you kena licik lah, kena pandai assign orang, but then you bukannya sampai tak tahu langsung.
Okay. You tahu tanam pixel macam mana, belanja berapa dapat berapa. Contoh kalau dah nak NGO dia kena dah online. Semua benda ni digitalization. So seruan Kak Widat pada semua adik-adik sekarang ni, everything is going to be a global village. You bukan jual kat Malaysia je, it has to be sampai ke luar. So you nak tak nak, you kena tahu digital marketing. Dunia dah digital marketing. It is a must for you to know, or else kalau tak you akan ketinggalan. Okay. Okay. Terima kasih. Saya harap jawapan ni menjawab persoalan yang bertanya di WhatsApp tu, dia pun ada mendengar juga. Ada soalan terakhir saya dapat melalui WhatsApp juga untuk Encik Taufik lah. Kalau boleh Encik Taufik jawab soalan ini. Sebab tadi dia tanya realiti ni untuk jadi saya rasa yang bertanya ni datang daripada latar belakang kejuruteraan juga. Macam perniagaan yang Cik Taufik ceburi sekarang ni boleh diklasifikasikan sebagai satu perniagaan yang mencabar, challenging. Dan realiti di luar sana tu juga memberi satu cabaran untuk Cik Taufik sustain. Ada masalah tak pandemik COVID-19 ni untuk Cik Taufik nampak satu peluang yang baru sempena berlakunya pandemik ni? Kalau kita nak bandingkan dengan Tuan Azrul tadi, dia punya bidang perniagaan tu mungkin dalam COVID-19 ni, pandemik ni, dia memberi satu rahmat kepada perniagaan dia. Tapi untuk perniagaan Cik Taufik ni, bagaimana Cik Taufik sustain dalam perniagaan yang Cik Taufik sedang ceburi sekarang ni? Dan untuk adik-adik yang muda ni, kalau ada apa-apa nasihat untuk menceburi bidang yang sama macam Cik Taufik, apa nasihat Cik Taufik? Silakan Cik Taufik. Okay, saya nampak ada dua soalan. Satu, how to sustain, dan juga nasihat to become untuk masuk ke dalam bidang Cik Taufik ni. Teknopreneur lah dia katakan. Baik. Okey, memang akui untuk sustain sekarang ni memang terlalu sukar. Kawan-kawan saya yang terlibat dalam bidang yang sama, saya adalah beberapa kawan yang rakan yang terlibat. Memang sekarang ni kita orang memang in survival mode. Sebab yang pentingnya kami dapat mencari business activity. Yang penting kami boleh menggajikan staff-staff kami yang ada, dan juga untuk utilities, sebab saya sendiri pun saya most of the time setiap bulan saya ambil gaji. Kan, jadi itu yang penting dulu, sebab saya pun ada family sendiri kan. So boleh dikatakan COVID ni dia very hard time, walaupun kita tengok Malaysia masih ada lagi bidang-bidang yang masih meneruskan aktiviti. Okay, tapi another tough time for me to sustain at the moment, sebabkan negara-negara luar diorang pun masih ada MCO, movement control order tu masih ada. Contohnya macam saya buat barang engineering kan, robotics ni, boleh kata kebanyakannya saya kena import, ada daripada Swiss, daripada Japan, daripada China kan. Biasanya tiga negara ni yang saya memang banyak engage lah. Dan mereka pun tak boleh nak keluarkan barang, tak boleh nak produce barang at the time yang mana sebelum ni mereka boleh buat seminggu, 2 minggu. Sekarang ni boleh pergi 6 minggu, 7 minggu. Harga obviously tak macam dulu dah, sebab harga untuk harga barang kadang-kadang agak naik, tapi kita pun susah sebab kat Malaysia pun orang kalau boleh nak turunkan harga. Customer pun nak minta harga turun, tapi dekat luar sana mereka dah macam nak naikkan harga. Jadi saya another tough time for me, macam mana saya nak control cost kan, supaya we are making profit. Making profit to sustain. Nak bayar staff, nak bayar sewa, utilities. Kami pakai software yang original software, so kami bayar ratus ribu kan, itu semua nak kena manage, and I have to sustain. Okay, soalan kedua tu to become a technopreneur kan. Okay, realistik tak untuk waktu sekarang?
Ataupun macam mana nasihat Cik Taufik? Okay, realistik tak realistik tu saya boleh katalah jawapan pendek dia realistik. Okay. Tapi you have to know apa produk yang you nak jual dan juga are you ready or not to become a entrepreneur. Memang nak jual senang. Macam tadi Puan Haja Widat beritahu kan, jadi MLM. Memang kalau dapat sales kan, nampak repeat order tu, dia punya macam naik share kan, bestnya. Macam Tapi kita kena ingat, bila become entrepreneur ni bukan just selling. Kita kena manage the whole team tu. Kita kena manage the whole organisation. Kan? Manage kerja mereka, manage produk kan. Macam tadi Tuan Azrul beritahu, pagi-pagi dah kena plan. Saya pun sama, pagi-pagi saya kena plan kerja anak buah, kerja saya kan. And kerja-kerja yang akan datang. Okay. So realitinya ada. Sebabnya macam ni. Sebab sejak saya kecil sampai sekarang, dunia cara orang membeli barang, persepsi orang dah berubah. Perubahan ni yang menyebabkan you ada opportunity untuk menjual. Contohnya kan, masa saya kecil dulu, kita ambil gambar guna Kodak kan. Betul. Sekarang kami tu dah tak ada. Apa yang naik is another way of taking picture yang naik. Kan? Okay. Banyak lagi lah bidang perniagaan yang dulunya ada, yang naik sekarang tak ada. Kita tengok Nokia kan. Kita boleh kata Nokia ni sustain macam sampai, kalau kita fikir kan, sampai kita tua mungkin dia sustain lah. Tapi for some reason dia jatuh, company lain dia pula naik. So secara realitinya memang ada peluang. Cuma yang penting tu how to sustain. Saya ada nasihat lah. Saya selalu lah baca-baca biografi peniaga-peniaga hebat, dan saya boleh kata saya suka cara orang Jepun menguruskan perniagaan. Kita tengok kan, kalau Jepun, kita jarang tengok company Jepun ni jatuh tau. Mereka lebih kepada sustain. Betul. Every year they progressive very slow. Saya ada sahabat kerja di Bank of Tokyo, tapi sekarang dia kerja di CGC. Dia kadang-kadang saya banyaklah share pendapat kan, dan dia juga banyak share. Dia kata kalau company Jepun ni kadang-kadang progress dia 1% every year, 2%, dia tak naik selalu laju. Dia kata yang pentingnya di create system. Di create system dalam business tu, and they can sustain. Bila di create system, the system itself will works in the company. Tahu. Jadi tak kisahlah sistem ni diaplikasikan oleh young entrepreneur dalam konteks Malaysia, Cik Taufik. Okay, young entrepreneur, how young? Adakah mereka selepas grad terus menjadi entrepreneur? Itu bagi saya lah. Bagi saya, kalau nak menceburi bidang teknopreneur, saya tak galakkan sangat lah selepas grad terus masuk. Sebab bidang ni memang terlalu mencabar. Yang pertamanya, you have to know apa barang-barang yang you nak pakai. Macam saya buat robotik, saya kena tahu sedetail-detail sampaikan perintang kan. Perintang, kalau kita belajar fizik perintang tu, saya kena tahu kat mana nak beli, yang siapa boleh bagi good quality kan. So itu yang pertama, the source of parts kan. Yang keduanya, you kena ada network kan. Maksudnya you tahu siapa yang ada potential as a customer. Okay, so saya ambil experience daripada saya bekerja dulu, dan mereka-mereka yang saya pernah kenal, dan mereka ni dah juga customer saya sekarang. Yang ketiganya, bila you bekerja kan, saya taklah nak kata you tak boleh jadi entrepreneur, tapi ada kelebihan kalau you bekerja. Bila you bekerja kan, you akan belajar people tau. Macam dekat UIA kita belajar OB, Organization Behavior kan. Mengenal manusia. Saya masa masuk kerja dulu, saya kena manage technician yang berumur 50 tahun. 45 tahun. Saya 24 kan, baru belajar. Kita belajar semua wonderful kan. Indah-indah belaka dalam UIA tu ya. Indah belaka. Saya boleh kata saya pun
a good student lah dulu. Saya selalu je dapat A. Selalu je naik pentas, naik dean list. Ada tulis kat dahi tu? Ada tapi bila kita pergi pada bidang pekerjaan, kan, mereka pandang kita ni macam, seorang lagi engineer akan menyusahkan mereka. Betul. Kita kerja dengan order-order yang tak apa-apa yang mengarut kan. Tapi kita engineer ni kita belajar macam mana kita nak respect orang sebelum kita dihormati. Jadi benda-benda tu menyebabkan kita belajar how to respect people kan. Sebab jadi peniaga ni yang pentingnya kita kena ada respect pada orang. Yalah. Kan. Clients always right. Cik Taufik, clients always right. Ya, tak boleh nak terus melenting. Kan. Walaupun kita tahu customer tu memberikan masalah, tapi kita kena tahu macam mana nak tackle. At the end you want to be happy. Macam saya kena balik, saya kena happy. Saya ada anak-anak kecil lagi. Takkan balik saya dengan marah-marah kan. Jadi kena belajar orang kan. Lepas tu you kena ada pengalaman yang bagi saya yang cukup lah. Okay. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun, bergantung. Okay. So to become a technopreneur, saya rasa saya sarankan bekerja. Tapi kita boleh nampak lah macam ada je contoh macam orang kata Mark Zuckerberg kan. Tapi mereka lain. Mereka ni boleh kata kalau orang-orang kelompok ni mereka ada support system yang besar tau. Community dia terlalu very supportive. So mereka kita tahu kan dia orang Yahudi ni dia ada support system yang very very big. Dia letaklah curug-curug mana pun tapi mereka very big lah. So saya harap saya menjawab soalan lah. Baik, kita hampir ke penghujung. Jadi sebelum saya membuat kesimpulan, saya ingin bertanya satu soalan pada setiap ahli panel. Become successful young entrepreneur after COVID. Kak Widat, reality ke fantasi? Hilang dah. Reality atau fantasi? Ya. Pasca COVID? Dia boleh jadi reality. Reality kalau you buatlah sungguh-sungguh. Okay. You kena buat. Saya mengambil jawapan itu reality. Tuan Azrul, bagaimana? Reality atau fantasi? Dia bukan kira COVID atau tak COVID. Dia punya isu is kenapa you nak berniaga. Right? Kalau berniaga pasal nak kaya, you will fail. Kalau berniaga pasal nak kerja duit, you will fail. Tapi kalau berniaga, you genuinely want to help people or you genuinely want to change the world, then yes, you boleh berjaya. Right? Macam saya daripada 2 orang je, now saya ada 40 staff. Saya ada dekat 30 ejen saya pun sales average 150,000 daripada ibu tunggal sampailah ke yang PhD pun ada yang jadi ejen saya. So it's about if you want to change people's lives and help people or you change the way the world works, yes, you boleh berjaya kerana you ada passion. Tapi kalau you nak kaya, berniaga, the moment 3 bulan you realise alamak duit tak masuk, you will fail and you will give up. Okay, Cik Taufik, akhirnya pendapat Cik Taufik untuk young entrepreneur ni untuk become successful, reality ke fantasi? Saya rasa saya beri jawapan it is reality, memandangkan peluang pekerjaan makin menguncup kan, untuk temporary lah. So nak tak nak, kalau you want to become a entrepreneur, maybe you want to become entrepreneur because you have to survive kan. And tak boleh nak cari peluang pekerjaan, and then maybe you boleh jual whatsoever kan. Kita buat bidang retailing and then you jual online, you can do that as well. Sebab macam kata tadi kan, kita jangan target nak jadi kaya jadi businessman. Sebab Tuhan nak bagi rezeki ni tak perlu jadi businessman pun kadang-kadang. Saya boleh kata masa saya kerja dulu gaji saya lagi besar daripada saya buat bisnes kan. So mana yang lagi banyak duit tu. Tapi kita nampak perniagaan ni sebagai salah satu alternatif untuk sekarang ni. Okay. Cuma bila keadaan tu dah reda kan, ada peluang balik kerjaan, you have to consider again lah. Okay, maybe you have to work again, you have to start work to get experience, knowledge, to know people kan. So for me, it is reality lah.
Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel yang sudi berkongsi pengalaman, berkongsi rahsia, berkongsi tips, bagi nasihat pada semua pendengar-pendengar kita di atas talian melalui website rasmi kami nk.my dan juga laman Facebook kami. Saya mendapat kesimpulan berdasarkan perbincangan kita pada malam ini. Yang pertama, kita kena betulkan niat untuk menjadi seorang peniaga. Niat yang pertama sekali perlu dibetulkan. Sekiranya kita ingin menyumbangkan sesuatu yang baik untuk maslahat masyarakat, ia perlu diteruskan. Namun jika ia lari daripada niat asal, perlu diperbaiki supaya kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Saya percaya itu. Kemudian pembahagian masa juga penting untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Saya ambil kata-kata Tuan Azrul tadi, kurangkan tidur tapi lebih banyak berfikir. Okay? Dan rangkaian itu juga penting untuk memastikan ekosistem sistem sokongan kita dalam perniagaan ini sentiasa berterusan, kerana jika terputus ianya akan menjadikan seseorang itu tidak bermotivasi untuk meneruskan karier sebagai seorang usahawan. Jadi untuk adik-adik yang berminat, yang mempunyai niat untuk menjadi seorang usahawan, usia bukanlah faktor untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Bermula awal mungkin berdepan dengan cabaran, kemudian bangkit kembali. Kita ada pengalaman kita daripada Kak Widat dan juga Tuan Azrul. Bermula lambat juga dipenuhi dengan pengalaman yang sangat bermakna dan punya rangkaian yang luas bagi memastikan perniagaan itu berjalan lancar dan berterusan seperti Tuan Taufik kita. Jadi terima kasih mewakili Pusat Keusahawanan Universiti Islam Antarabangsa Entrepreneurship Development Center as the main organizer and also all our co-organizer Social Entrepreneurship Club. Tadi awal tadi saya lupa nak sebut, marah presiden dia kat saya, Youth Business League, YBL, kita ada Entrepreneurship Club, My Agrosis dan juga Kosiswa serta rakan media dan laman sesawang kita yang menyiarkan program kita pada malam ini secara live di website dan juga Facebook. Terima kasih. Sekiranya ada kekurangan dari pihak penganjur, saya menyusun 10 jari kerana kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri, yang terbaik itu datang daripada Allah SWT. Saya mengucapkan selamat maju jaya pada Puan Haji Asra Widat, pada Tuan Azrul. Semoga saham akhirat ini berterusan dan sama-sama dapat membantu generasi yang akan datang dan juga menjadi bekalan kepada tuan-tuan dan perempuan di alam sana, insya-Allah. Betul, Olin. Pesanan last kali, seboleh-bolehnya kita berusaha strive to be orang yang kaya di dunia dan juga di akhirat. Insya-Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan pesanan daripada ahli panel kita ni dapat dimanfaatkan dan ianya berterusan sehingga kita menutup mata. Saya sudahi kita punya program kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih juga pada penonton atas talian ya kerana bersama kami selama sejam setengah ini. So terus menyokong program-program di bawah Entrepreneurship Carnival 2020 ini. Kita ada lagi program-program selepas ini, masih belum tamat lagi. Jadi boleh ikuti laman sesawang kami www.nk.my. Berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.